Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar bin Mariza, nombor metrik 10 DKM 20F1052 dari DKM 2C, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Seberang Perak. Saya ada ahli kumpulan memilih tajuk Peranan Sains dan Teknologi Kejuruteraan Islam pada manusia dan alam sejagat. Pendahuluannya ialah daripada sains dari aspek bahasa dan istilah. Daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu sains, ia juga berasal daripada perkataan scire atau scientia dari bahasa Latin yang bermaksud pengetahuan. Sains dalam skup yang luas bermaksud ilmu-ilmu yang diperoleh secara sistematik berdasarkan pengalaman deria yang dapat dibuktikan secara objektif. Sains terbahagi kepada 3 bahagian iaitu sains tulen atau sains tabi'i, sains gunaan, teknologi dan kejuruteraan, dan sains sosial atau tabiat manusia. Membantu manusia mengenali Allah sebagai pencipta. Isi dan huraian dan contohnya. Ayat Al-Quran banyak menyebut dan menggalakkan kita manusia untuk berfikir, menyelidik dan mengkaji. Penyelidikan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah, membawa setiap kajian ke arah satu kepuasan yang telah ditentukan, iaitu dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya. Kewujudan alam ini adalah sebagai tanda kewujudan dan kebesaran pencipta. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Yang kedua, membantu manusia supaya bertafakur. Huraian dan contoh. Penyelidikan sains teknologi dalam Islam akan membawa seseorang kepada sifat-sifat tafakur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui penggunaan akal. Penyelidikan sains melalui wahyu-wahyu membawa kepada penerimaan kebesaran Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, iaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zahwan Aiman Mizadi. Nombor kad mesej saya 10 DKM 20F1012. Saya akan menyambung pembentangan yang dilakukan oleh kawan saya tentang peranan sains dan teknologi kepada manusia dan alam sejagat. Okey, manusia dapat berkarya dan berinovasi. Sebagai contohnya, dengan mengkaji alam ini, manusia akan dapat menghasilkan suatu karya dan mencipta suatu hasil daripada kajiannya. Okey, seterusnya saya akan menyambung dengan poin saya yang kedua. Okey, dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan. Sebagai contohnya, dapat memenuhi keperluan asasi seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perubatan, pengangkutan dan lain-lain. Contoh yang kedua, dapat menjadikan kehidupan manusia lebih selesa. Dan akhir contoh yang ketiga, memenuhi keperluan di hariat dan haliat manusia itu sendiri. Seterusnya saya akan membuat sedikit konklusi. Jika kita lihat, sains, teknologi dan kejuruteraan sebenarnya tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu ini juga sebenarnya mempunyai berkaitan dengan dunia Islam, dan hari ini kemajuan teknologi kini adalah sebahagian daripada matlamat kepentingan hidup seseorang manusia yang dapat memperkukuhkan keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini kita
tidak dapat nafikan bahawa sains, teknologi dan kejayaan sangat penting kepada kita, terutama pada dunia hari ini. Namun ianya juga terdapat impak lain dalam kemudahan sains, teknologi dan kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Hanis bin Ahmad, nombor metrik 10 DKM 20F1077. Saya daripada DKM 2C. Okey, bagi dalam kerja ini saya diberi tugas untuk menunjukkan nilai peranan sains dan teknologi kejuruteraan Islam kepada manusia dan alam sejagat. Okey, terdapat banyak peranan yang kita boleh sampaikan. Yang dapat saya sampaikan ialah peranan pertama, membantu pelaksanaan syariat. Sebagai contoh, kajian sains dan teknologi dalam Islam adalah didorong dan kepentingannya dalam pelaksanaan syariat Islam. Okey. Yang kedua, contoh kedua ialah pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika sekiranya masyarakat dapat membangunkan peraturan dan perhubungan antara mereka. Okey. Contoh yang ketiga pula ialah kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan boleh dilihat kepada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia sesama manusia dan hubungan dengan alam yang lain. Okey. Peranan kedua yang saya dapat dalam konteks ini ialah supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara. Hal ini dikatakan kerana seperti yang kita dapat lihat, manusia dapat menentukan tarikh dengan melakukan pencerapan, iaitu mencerap bulan akan dapat membantu memberi ketentuan, contohnya dalam tarikh awal puasa, tarikh awal bulan dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, manusia boleh menentukan tibanya bulan Syawal dengan menentukan anak bulan. Okey, yang kedua, manusia dapat menggunakan akalnya dengan pengetahuannya untuk meramal sesuatu perubahan cuaca. Okey, itu saja uraian bagi saya yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang impak mengabaikan sains dan teknologi bagi kalangan umat Islam. Okey, impak ini dia terbahagi kepada banyak bidang. Yang saya akan jelaskan ialah terhadap bidang ekonomi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat sedikit pembetulan. Hanya sedikit saja pembetulan berkaitan pengabaian sains dan teknologi dalam kalangan umat Islam. Video yang saya akan menerangkan selepas ini ialah berkaitan bidang sosial dan bukannya bidang ekonomi. Okey, harap maklum. Sekian, terima kasih. Okay, dalam bidang ekonomi, umat Islam akan ketinggalan jauh berbanding umat yang lain yang akan menjadi yang lebih maju daripada umat Islam. Hal ini demikian kerana bidang sains dan teknologi amat penting dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlu mendalami ilmu sains dan teknologi supaya Islam akan menjadi lebih maju dan dipandang tinggi oleh golongan masyarakat yang lain. Kerana Islam itu, sebagai umat Islam, kita perlu menunjukkan Islam bahawa Islam itu mudah dan agama ini mudah diterima oleh golongan dan agama yang lain. Yang kedua ialah
jika kita menggambarkan sains dan teknologi, kemungkinan besar maruah Islam akan dipandang hina oleh agama dan umat yang lain dan akan diperkotak-katikkan oleh bangsa dan agama lain. Seperti yang dikatakan, kita bukan saja perlu berjaya dalam di akhirat, malah kita juga dituntut untuk berjaya di dunia, supaya Islam, martabat Islam akan dapat dinaikkan dan maruah Islam akan terjaga dari caci maki oleh agama yang lain. Oleh itu, sebagai umat Islam yang berwibawa, kita perlu meningkatkan dalam ilmu sains dan teknologi agar Islam lebih diperkembangkan dan dipandang mulia oleh umat dan agama yang lain. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Lutfi Ali bin Muhammad. Nombor metrik saya ialah 10DKRPF1021. So, ini saya akan terangkan tentang import ataupun kesan pengambayan sains dan teknologi ke atas umat Islam. Okey, yang pertama ialah umat Islam. Ini dari segi ekonomi, ekonomi negara. Okey, umat Islam akan menjadi satu umat yang suka bergantung kepada kuasa asing, iaitu negara luar. Okey, kerana sikap yang tidak mengambil tahu tentang sains dan teknologi pada negara sendiri. Oleh itu, kita akan lebih mempercayai ataupun menggunakan kuasa asing untuk dimasukkan ke negara kita. Okey. So yang kedua ialah kebanyakan penguasaan bidang ekonomi dan akan dikuasai oleh bangsa asing ataupun bangsa luar ataupun agama asing. Okey. So yang ketiga ialah umat Islam akan ditindas dan jajah oleh agama lain. Ini sama seperti yang nombor satu, kerana umat Islam tidak berusaha untuk berdikari, untuk bekerja lebih keras untuk menjaga negara tanpa bantuan daripada bangsa lain ataupun agama lain. Oleh itu, negara kita akan jadi lebih kuat. Tapi oleh kerana sikap pengambayan, kita akan lebih berharap pada negara luar untuk membantu kita. Okey, so yang kedua, dari segi bidang pendidikan, penerapan dan pelaksanaan sains teknologi kejuruteraan akan terpisah dari nilai agama yang besar, kerana orang yang mengajar ataupun yang akan menguasai tentang bidang ini adalah orang berbangsa asing ataupun agama asing. Oleh itu, mereka tidak akan menerapkan nilai-nilai agama kepada pelajar yang mempelajari apa-apa pelajaran. Mereka akan tidak masukkan nilai-nilai agama, khususnya tentang agama Islam, kerana mereka ialah agama luar dan mereka tidak mahu untuk negara kita lebih maju. Oleh itu, mereka tidak akan menggunakan ataupun menitik beratkan tentang agama Islam kita. Okay. So yang kedua ialah unsur-unsur kesepaduan ilmu dan agama tidak wujud lagi. Ya, okay. So yang ketiga ialah pelaksanaan sistem pendidikan yang dilaksanakan secara dualisme. Okay. So yang seterusnya, dari segi bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Okay. Umat Islam akan bergantung pada sains teknologi barat, iaitu negara luar lah, seperti Australia, Amerika Syarikat yang lebih maju kan, ataupun negara jiran, British ke, Perancis ke kan. Okay, so ini akan menimbulkan masalah kepada umat Islam sendiri ataupun negara kita sendiri. Okay, kerana kita akan bergantung pada teknologi barat seperti penggunaan internet, telefon, wifi, kereta yang ingin kita import dan lain-lain. Okay, so ini amatlah tidak baguslah untuk kita umat Islam, kerana kita amat bergantung. Kita bergantung dan berharap kepada negara luar. Kita seharusnya berusahalah supaya kita yang akan mengeluaskan kuasa agama kita, Islam dan sains teknologi kepada negara luar, agar mereka tidak memandang rendahlah kepada agama kita. Okey, so akhir sekali, umat Islam akan semakin mundur dan malas untuk mencipta sesuatu teknologi yang boleh digunakan oleh sejagat, iaitu barang-barang yang baik,
barang contohnya yang boleh digunakan untuk seluruh dunia. Barang-barang yang bermutu tinggi, yang jitu. Okey, contohnya seperti mesin untuk memindah rumah ataupun membuat makanan. So kita akan susah lah untuk mendapat idea yang berguna untuk membuat peralatan seperti begitu, yang berikut lah. Kerana kita akan lebih mempercayai ataupun berharap kepada orang luar untuk membuat barang tersebut dan kita mengimport kepada negara kita sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Rumusan dalam tajuk ini ialah sains dan teknologi kejuruteraan dalam Islam adalah amat penting kerana terdapat banyak manfaat. Dan dengan teknologi ini, Islam dapat berkembang maju dalam segala sektor dan dapat berdaya saing dengan kuasa asing. Dengan mahirnya umat Islam dalam penggunaan sains dan teknologi yang telah diaplikasikan dalam hidup, martabat umat Islam di dunia ini diangkat dan musuh-musuh Islam juga mundur dengan melihatnya kemajuan Islam dalam penggunaan sains dan teknologi. Pada pendapat saya, kemahiran sains dan teknologi ini perlu diterapkan pada semua peringkat umur, bukan sahaja pada golongan elit, malah kepada kanak-kanak sejak kecil lagi. Ini dapat melahirkan golongan-golongan cerdik pandai pada suatu hari nanti kelak. Pengajaran yang dapat saya pelajari daripada tajuk pandangan ini ialah umat Islam perlu bersatu padu bagi memajukan masyarakat dan komuniti Islam agar Islam tidak dipandang serong dan dipandang rendah oleh masyarakat luar.